Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya hari ni saya nak ajar cikgu-cikgu cara untuk create class, add student dan juga assign satu homework untuk murid. Okay, hari ni homework itu berbentuk dalam Google Docs. Okay, saya nak tunjuk ke cikgu cara-cara untuk buat. Mula-mula sekali kita mestilah ada browser. Okay, browser tu ada banyak jenis, ada Internet Explorer, ada Mozilla Firefox dan juga ada satu lagi yang paling saya suka untuk cikgu guna ialah Google Chrome. Okay, cikgu buka, kalau dah ada Google Chrome tu cikgu cuma perlu buka Google Chrome. Okay, sebelum cikgu log in dalam portal, cikgu kena pastikan browser ini tidak di-sign in oleh mana-mana user yang lain. Macam mana nak tahu dianya kosong? Cikgu hanya perlu klik di sini. Cikgu pastikan dianya berada dalam not sign in. Okey, bila bermaksud browser ni tak ada orang sign in lagi. So dia kosong. So mudah untuk cikgu buat kerja cikgu dalam ni. Okey, untuk pergi ke portal cikgu perlu masukkan alamat dia ataupun pautan yang telah saya bagikan tadi. https ini salah ni. Okay. portal.moi.edu.my. Cikgu tekan enter. Okey. Bila cikgu dah berjaya masuk dalam ni, cikgu kena log masuk. Okey, cikgu dah log masuk. Sekiranya dekat sini, okey, dia keluar dekat sini, choose an account. Ada banyak account, ini contoh account yang telah saya gunakan. Okey. Sekiranya akaun Google yang telah saya berikan tadi tu tak ada dekat sini, tak tersenarai dekat sini, cikgu jangan risau. Cikgu hanya perlu tekan add account. Cikgu masukkanlah cikgu punya email dalam ni tadi. Apa tadi? Apa tadi? Masukkan. Cikgu tekan next. Masukkan password. Saya dah masukkan password siap-siap. Cikgu tekan sign in. Okay. Lepas tu dia akan keluar paparan yang macam ni. Okay. Cikgu hanya perlu pergi kepada guru di atas ni. Okay. Pergi kepada guru dan pergi kepada activity. Selepas itu cikgu mestilah klik kepada Google Classroom dan klik untuk mula. Saya ajar step yang mudah. Untuk membina classroom ataupun untuk create a class, kita cuma perlu tekan tambah. Perasan tak ada simbol tambah, ada simbol grid dan juga ada bulatan yang berwarna. Warna ini tidak semestinya berwarna hijau, ini boleh bertukar-tukar. Okey. Untuk create class, kita tekan tambah, tekan create class dan masukkanlah nama kelas cikgu. Saya nak buat kelas untuk 3 hijau. Subjek yang saya nak ajar ialah mathematics. Dan saya tekan create. Okey, dia keluar paparan yang macam ni. Ini bermaksud cikgu dah berjaya create kelas, tetapi dalam kelas cikgu ni tidak ada student lagi ataupun tak ada pelajar lagi. Macam mana kita nak masukkan pelajar dalam ni? Okey cikgu, sebelum saya ajar cikgu masukkan pelajar, cikgu kena tekan pergi dekat classwork. Sebelah dia dekat people ni. Okey, ini people ni tekan. Okey, dekat sini akan keluar satu teacher, satu lagi student. Teachers tu adalah cikgu sendiri. Untuk Google Classroom ni, cikgu boleh tambah cikgu lain untuk turut serta. Katakanlah cikgu nak tambah cikgu Masliha sebab dia ajar pemulihan untuk cikgu pantau. Okey, untuk kelas-kelas yang lemah, untuk dia pantau sekali murid-murid ni punya prestasi dekat sini. Okey, sekarang ni kita pendekkan cerita, kita nak add student dalam ni. Bila kita nak add student, ianya tidak orang kata tak semestinya student tu boleh terus join sebab ini adalah perkataan invite. Murid tu kena approve dulu baru dia boleh masuk dalam
portal ni. Okey, tekan simbol ni. Okey, untuk invite student, cikgu perlukan ID murid. Okey, sebenarnya saya dah masukkan ID murid ni dalam Google Drive dan saya telah sharekan kepada semua cikgu-cikgu. Okey, macam mana nak buka Google Drive? Cikgu pergi dekat tambah atas ni, buka a new tab. Pergi dekat sebelah ni ada Gmail, image dengan grid, tekan ada Google Apps kan. Okay, cikgu tekan Google Apps ni, pergi kepada Drive. Ok, selepas klik Drive, cikgu tekan Share with me. Ok, macam mana nak pastikan cikgu punya drive ni adalah drive yang telah diberikan oleh pihak kementerian? Cikgu tengok dekat sini. Ni digital learning. Ada simbol digital learning, ada nama penuh cikgu dekat sini, keluar email cikgu dekat sini. Itu adalah cikgu punya akaun yang telah diberikan oleh pihak kementerian. Okey, kita nak tengok kita punya murid. Okey, ID diorang pergi dekat sini. ID sini. Okey, saya dah sharekan. Semua cikgu ada, tak ada cikgu yang terlepas. Okay, saya nak masukkan ID murid tahun 3. Okay, cikgu ada dua pilihan, sama ada cikgu nak download ataupun cikgu nak hanya view saja. Okay, sekarang ni saya cuma nak view saja sebab saya nak copy saja. Saya klik sini, saya klik, sambil klik tu saya drag ke bawah sampai lah nama paling bawah ialah IME. Saya tekan Ctrl C untuk copy. Saya pergi dekat 3 hijau, saya pergi dekat sini, saya tekan paste. Dah masuk sini, so dia akan keluar search result dekat sini, add recipient. Lepas tu cikgu hanya perlu tekan invite. So semua student yang saya select tadi dah ada dekat dalam kelas, tetapi mereka belum approve lagi invitation cikgu, mereka belum terima lagi jemputan cikgu. Okay. Sekarang ni sementara nak tunggu orang terima jemputan cikgu, cikgu boleh buat satu kerja untuk murid. Okay, create assign work to your class here. Okay, nak bagi kerja kat budak, cikgu tekan dekat classwork sini, cikgu tekan create. Okay, sekarang ni saya nak ajar cikgu buat quiz assignment. Okay, quiz assignment ni telah dilinkkan terus kepada Google Form. Okay, kita tekan quiz assignment. Nampak tak? Okay, dia dah siapkan, dia dah linkkan cikgu dengan Google Form. Okay, letak sini tajuk dia apa. Okay, saya nak letak dekat sini. Saya nak suruh budak saya jawab soalan multiplication ataupun whole number. Whole number. Okay, instruction. Okay, sekarang ni dah masukkan title, dah masukkan instruction. Cikgu hanya perlu klik di sini. Okay, cikgu klik. Okay, dia akan bawa cikgu terus kepada Google Form. Google Form ni dia adalah sejenis quiz yang senang untuk cikgu buat sebenarnya. Okey, dekat blank quiz ni cikgu boleh edit, cikgu boleh letaklah tajuk quiz cikgu apa. Okey. Form description, cikgu tulislah apa, answer question given. Okey, cikgu boleh masukkan soalan. Contohnya saya nak masukkan soalan untuk apa ni, saya nak masukkan soalan whole number. Okey, saya nak suruh budak ni buat round off the number, round off to the nearest hundreds. Okey, masukkan soalan. Okey, untuk pilihan jawapan, saya nak bagi dia pilih sahaja jawapan dia, tak perlu tulis. So, pergi dekat sini kita boleh tukar. Ada banyak pilihan jawapan. Saya nak guna multiple choice. Okay, option 1. Apa jawapan dia? Agak-agak.
hundreds okey. Kata kalau option 1 saya nak letak sini 7,000. Option 2 saya nak letak 8,000. Option 3, option 4. okey. Sekarang ni kita nak tentukan jawapan bagi pilihan jawapan ni. Macam mana kita nak tentukan jawapan dia? Perasan tak dekat bawah ni ada answer key. Okey, answer key and points. Cikgu tekan dekat answer key, cikgu pilih jawapan yang betul. Okey, hundreds. Okay, jawapan dia dah 8,000. Okey, berapa point cikgu nak bagi? Cikgu boleh bagi dia markah. Katalah 2 markah untuk soalan ini. Okey, klik done. Dah siap. Okey. Lepas tu cikgu nak tambah soalan lain. Macam mana nak tambah soalan yang baru? Cikgu perasan dekat tepi ni ada tak? Ni, add question, ada import question, ada banyak. Sekarang ni kita buat yang mudah dulu, add question. Okey. Katakanlah saya nak buat tambah soalan baru lagi. Type in words. Okey, bila saya suruh budak type, bermaksud dia kena type sendiri. Saya kena ubah option jawapan ni kepada short answer. Okey, short answer Sekejap. Okey, untuk short answer cikgu pergi dekat answer key. Okey. Cikgu tuliskan jawapan yang betul. Okey. Add a correct answer. Katakanlah jawapan yang betul dia adalah 7,860. Okey. Cikgu boleh tambah lagi kalau ada rasa-rasa jawapan tu membantu murid. Katalah budak, kadang-kadang budak ni jawab depan dia huruf besar kan. Okey, 7,860. Okey. Okey. Berapa markah cikgu nak bagi? Kata nak bagi dia 3 markah sebab dia kena menulis. Okey, katalah tekan done. Okey. So bila murid dapat soalan macam ni, dia kena tulis jawapan kat sini. Okey. Kita nak tambah lagi soalan lain. Okey, katakanlah saya nak guna apa pula kali ni? Katakanlah saya nak guna check box. Sama juga macam multiple tadi, sama je sebenarnya. Cuma check box ni boleh banyak jawapan tak silap saya. Okey. Katakanlah saya nak buat round off to the nearest 1,000. Okay, option 1 jawapan dia apa? Katalah jawapan dia 5,000. Option 2 jawapan dia 6,000. Okey, answer key. Pastikan cikgu masukkan answer key dia. Pilih jawapan yang betul. Pilih berapa, katalah 1 markah ataupun 2 markah. Cikgu tekan done. Okey, katakanlah cikgu dah siap bagi soalan dekat murid-murid cikgu. Dah siap type soalan. Okey, sekarang ni cikgu hanya perlu menunggu respon daripada murid. Cikgu tutup je lah. Benda ni tutup. Dia dah automatic link dekat dalam ni. Okey, so cikgu hanya perlu tekan assign. Okay, so dah siap satu soalan, satu tugasan untuk murid. Okay. Macam mana nak pastikan benda tu wujud dalam cikgu punya kelas? Cikgu tekan lagi sekali lagi. Cikgu boleh cuba jawab. Okay. Bila cikgu jawab, maksudnya akan keluarlah email cikgu kat sini. Kalau murid jawab, murid akan nampak email dia dekat sini. Itu sahaja. Dia akan jawab, dia siap bagi
Dia siap bagi jawapan sekali kat murid nanti. Okey. Katakanlah saya nak cuba jawab. Okey, ni 8,000. Okey. 7,860. Ni jawapan dia 5,000. Saya tekan submit. Ini katakanlah saya murid. Okey, view score. Murid tu boleh tengok markah dia berapa. Nampak tak? Okey. Akan jadi beberapa kekeliruan. Okey, di sini. Soalan jenis yang macam ni. Untuk soalan yang menaip. Mungkin murid tersilah satu huruf je salah ataupun satu nombor je salah, jawapan dia automatik jadi salah. So ini murid kena lebih berhati-hati. Okay, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini.